yang saya nak kongsikan dengan tuan-tuan dan puan pada malam ini. Kita berlapang dada, kita merasakan dan kita meletakkan bahawa ini sebahagian daripada tanggungjawab kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhan yang wajibkan kita semayang, Tuhan yang wajibkan kita berpuasa, dan Tuhan yang samalah yang wajibkan apa yang saya nak beri penerangan ini. InsyaAllah saya nak bercakap berkenaan dengan Akta 355, Akta Mahkamah Syariah yang dibawa usulnya di Parlimen pada 26 Mei yang lalu, dengan harapan tuan-tuan, puan-puan boleh faham isu ini. Bukan sahaja kita faham, malahan kita boleh menjadi pegawai penerangan yang menerangkan kembali kepada masyarakat di luar sana kalau ada yang kurang jelas. Kalau kita sendiri pun tak faham, dan kita tak boleh nak explain ke orang sebab kita sendiri tak faham. Kalau kita faham, mudah-mudahan kita boleh fahamkan orang yang kurang faham apa yang saya nak sebutkan ini. Kita terima kenyataan bahawa kita rakyat Malaysia. Kita hidup dalam sebuah negara federal. Kita hidup dalam sebuah negara Malaysia, dan negara ini negara persekutuan. Apa makna? Yakni ada kuasa kerajaan persekutuan dan ada kuasa kerajaan negeri, dan ada kuasa bersama antara negeri dan persekutuan itu. Dan tiada orang yang pertikaikan pegawai ini, kerana apabila penjajah keluar tinggalkan anak watan untuk takbir negara ini, bumi tanah bertuah ini, maka ditinggalkan dan diguna pakai sehingga hari ini, iaitulah perlembagaan negara. Paling tinggi kedudukannya dalam negara kita adalah perlembagaan negara. Malaysia ini bergerak ikut perlembagaan itulah. Kalau perlembagaan kata A, Al-Quran kata B, tetap kena ikut A, perlembagaan kata. Sebab itu yang penjajah tinggalkan, dan kita sudah pegang kemas ya, sudah hampir 60 tahun merdeka. Tiada orang pertikai. Perlembagaan, nak buat contoh mudah-mudah saja. Kita beli kereta, kita beli motor, kita dibekalkan dengan manual untuk kita guna dengan betul apa yang kita beli itu. Sampai masa servis, di mana servisnya, apa yang nak ditukarnya, dalam manual dah diterang dan diberitahu. Maka manual Malaysia ini, bumi kita ini, negara kita ini adalah perlembagaan inilah. Maka dalam perlembagaan negara ada 183 perkara. Al-Quran ada 114 surah, 30 juzuk, 6,236 ayat. Kita beriman keseluruhannya. Maka perlembagaan negara ada 183 perkara. Malaysia ni bergerak ikut 183 perkara ni lah. Perkara ketiga perlembagaan negara menyatakan bahawa Islam agama persekutuan, dan agama lain bebas diamalkan. Islam agama persekutuan, agama bagi Malaysia ini. At the same time, dalam masa yang sama, agama lain, baik Buddha, baik Kristian, you bebas untuk beramal dengan untuk diamalkan dan untuk you menganuti agama itu. Perlembagaan gereja Malaysia. Tapi Islam tuan rumah, agama bagi bumi Malaysia ini. Perkara ke-11 perlembagaan negara meletakkan bahawa setiap orang, setiap rakyat Malaysia ini bebas beragama. Bebas, nak Islam, nak Kristian, nak Buddha, dia bebas. Bukan saja dia bebas beragama, setiap rakyat Malaysia, malahan dia bebas untuk beramal dengan amalan kepercayaan agama dia. Apa yang agama dia bagi, dia bebas untuk amal dan praktikan. Siapa beri jaminan? Perlembagaan beri jaminan. Sehingga hari ini, saat ini, yang sudah hampir 60 tahun merdeka, kita rasa, dan saya rasa, dan tuan-tuan pun bersetuju, kita tak pernah dengar orang Islam mengganggu-gugat orang bukan Islam untuk beribadah dan mengamalkan amalan kepercayaannya. Tak pernah dengar orang Islam berhimpun di hadapan batu kif untuk menghalang orang-orang Hindu menjalankan upacara keagamaannya. Kita tak pernah dengar orang-orang Islam berhimpun di hadapan gereja pada pagi Ahad untuk menghalang orang-orang Kristian mengamalkan upacara keagamaannya. Dan kita dalam Islam, kita pegang kemas apa Nabi SAW kata. Orang yang mati, orang yang meninggal, jangan dicederakan dia, apatah lagi dibakar mayat itu. Kita tak buat, kerana Nabi SAW kata kita mencederakan jenazah seolah-olah kita cederakan semasa hidup dia. Walaupun ada anutan yang membakar mayat, kita tak kata apa-apa sebab itu anutan dia dan kepercayaan dia. Tetapi kenapa apabila orang Islam nak beramal dengan
beragama kita. Kenapa? Kita tak usik kepercayaan mereka. Bebas untuk kamu beramal. Kenapa kami nak beramal dengan agama kami? Sedangkan Islam agama persekutuan. Bukan saja Islam agama persekutuan, malah Islam bebas. Setiap orang bebas beramal dengan amalan agamanya. Kenapa? Sebahagiannya kita nampak mutakhir ini senada, sia, sepakat mereka menghantam, memerli, mengugut apabila orang Islam nak beramal dengan amalan kepercayaan dia sendiri. Perkara saya sebut tadi, dua perkara itu. Saya sebut negara Malaysia, negara persekutuan. Apa maksud negara persekutuan? Makna bidang tugas itu ada peranan masing-masing. Jadual ke-9 Perlembagaan Negara membahagikan bidang tugas. Federal ada kuasanya, state ada kuasanya, bersama ada kuasanya. Jadual ke-9. Jadual ke-9 senarai 1, 2 dan 3 menghuraikan persekutuan federal ada kuasanya. Contoh pelajaran, contoh sijil pelajaran Malaysia selaras. Perlis, Sabah, Kedah, Penang selaras. Tiada sijil pelajaran Selangor. Hebat macam mana pun tetap selaras sijil pelajaran itu. Kerana apa? Kerana perlembagaan sudah letakkan begitu. Keselamatan, polis negeri tak lantik polis negeri dah. Polis Diraja Perak, polis Diraja Penang, tak ada. Polis Diraja Malaysia seluruhnya sama. Keselamatan, pertahanan, ketenteraan, Angkatan Tentera Malaysia. Negeri tak lantik tentera. Kenapa tak ada orang yang minta, negeri tak minta? Kerana perlembagaan dah letak macam tu. Senarai kedua, bidang kuasa negeri pula. Contoh, negeri ni daripada Selangor, Penang, Perak, Sabah, Sarawak, Kelantan, Terengganu, Pahang. Setiap negeri ada kuasa dia. Antara kuasa negeri, tanah. Terpulang kepada negeri itu nak kenakan cukai tanah banyak mana. Nak bagi murahkan, nak bagi tinggikan, terpulang ke negeri itu. Air, kuasa negeri. Tuan-tuan orang Selangor dapat 20 liter padu percuma pertama itu, 20 liter padu pertama. Kenapa? Terpulang kepada negeri. Antara peranan dan kuasa negeri lagi, Islam duduk di bawah negeri. Islam kuasa negeri. Mana ada fatwa yang mengurusi mufti Malaysia? Tak ada. Jawatan kuasa fatwa tak boleh endorse satu fatwa. Yang boleh endorse hanya jawatan kuasa fatwa negeri sahaja. Kebangsaan tak boleh endorse satu-satu fatwa yang dikeluarkan. Sekadar fatwa. Endorse segi undang-undang tidak. Sebab tu ada orang tanya, kenapa zakat fitrah tak sama jumlah? Johor mahal sikit, kenapa sini murah sikit? Pergi Kedah lagi murah. Tunggulah nak bayar kat Kedah. Kenapa murah sikit? Jimat 5 sen. Pasal apa orang Islam ni benda-benda zakat pun tak sama? Islam ni suka berbeza. Kalau orang faham dia tak fikir benda ni. Sebab Islam duduk bawah negeri. Ini urusan Islam ni, zakat ni antaranya. Terpulang kepada Majlis Agama Islam negeri itu untuk tentukan kadar zakat fitrah. Contohlah itu. Tuan-tuan kahwin dengan orang Johor, lain mas kahwinnya. Kahwin dengan orang Pahang, lain mas kahwinnya. Kahwin dengan orang Selangor, lain mas kahwinnya. Pergi kahwin dengan orang Penang, lain mas kahwinnya. Kenapa tak sama? Kerana ditentukan di peringkat negeri. Ini peranan dan kuasa negeri. Contoh. Dan ada kuasa bersama antara negeri dan persekutuan. Dia kena jadi, dia kena bincang. Tak boleh buat kepala, tak boleh buat kepala sendiri. Dia kena bincang. Jalan contohnya, jalan tanah milik negeri, jalan di kuasa persekutuan, kena bincang juga. Nak buat terowong dasar laut, Jambatan Penang kedua tu kena bincang. Sebab dia melibatkan kuasa bersama. Itu contoh. Yang saya nak fokuskan, Islam kuasa negeri. Siapa ketua Islam di setiap negeri? Raja dan Sultan bagi negeri-negeri itu. Siapa yang nasihat Raja dan Sultan? Majlis Agama Islam yang menasihat tindakan Raja dan Sultan itu. Maka nak menggerakkan Islam di negeri itu, ada jabatan-jabatan, ada organisasi yang mengendali dan menguruskan Islam di negeri itu. Antara jabatan agama Islam negeri menguruskan masjid, surau, tanah wakaf, kubur, sekolah-sekolah agama, contoh. Ada zakat yang menguruskan institusi zakat, kutip dan agih. Antaranya fatwa Jabatan Mufti, dan antaranya Mahkamah Syariah yang mengendalikan permasalahan orang Islam dan memutuskan dan memberi keadilan yang sewajarnya kepada orang Islam. Perlembagaan letak Mahkamah Syariah kuasa negeri, bukan kuasa federal. So terpulang kepada negeri itu. Daripada Perlis, Penang, Kedah, Kelantan, Terengganu, Sabah, Sarawak, 14 negeri, terpulang negeri itu nak create, nak buat undang-undang berkenaan dengan Islam bagi negeri itu. Terpulang Kelantan nak buat enakmen jenayah hududnya. Terpulang Terengganu nak buat. Perlembagaan beri jaminan. Terpulang ke
kepada negeri itu untuk membuat, melulus dan menggazetkan sesuatu undang-undang berkenaan dengan orang Islam di negeri-negeri itu. Walaupun undang-undang ini peringkat negeri itu bebas buat undang-undang berkenaan dengan orang Islam, tetapi walaupun bebas buat, ingat satu akta yang dibuat di parlimen mengawal tindakan negeri-negeri ini supaya undang-undang yang dibuat, hukuman yang dikenakan kepada orang Islam di mahkamah syariah tidak boleh melebihi yang namanya akta itu, Akta 355, Akta Mahkamah Syariah tahun 1965. Mungkin ada di kalangan kita yang dah lahir, mungkin ada di kalangan kita belum lahir lagi tahun itu. Seksyen kedua akta ini menghuraikan negeri ini walaupun dia bebas nak buat undang-undang tentang orang Islam, tetapi hukuman tidak boleh lebih 3 tahun penjara. Tidak boleh lebih 3 tahun penjara. Tidak boleh lebih RM5,000 dendanya. Dan tidak boleh lebih 6 kali sebatan. 356. Walaupun negeri bebas, ini kuasa negeri Islam, tetapi walaupun bebas buat undang-undang, takat kuasanya itu saja. 356, 3 tahun penjara, RM5,000 dan 6 kali sebatan. Itu kadar maksimumnya. Maka pindaan kali terakhir 1984. Sudah 32 tahun dipindah. Orang banyak merungut. Peguam NGO merungut. Dia kata dadah pun kesalahan memiliki dadah dipindah berkali-kali. Dulu kesalahan memiliki dadah gantung. Ramai gantung tak mati-mati, dipindah gantung sampai perkara biasa. Memiliki binatang yang hampir pupus, panda dan sebagainya, kena denda sampai RM10,000. Banyak tu. Berzina RM2,000, arak RM1,000. Allah, jauh benar. Allah, maka banyak cadangan dan saranan yang umurnya sudah 32 tahun dipindah. Maka dengan itu kerajaan melulus dan membenarkan untuk satu usul dibaca di Dewan Rakyat pada 26 Mei yang lalu untuk dibawa untuk baca usul. Dan selepas ni wallahualam peringkatnya sama ada baca pertama, kedua, sokongan undi lulus atau tidak, doa daripada kita umat Islam lah. Kenapa saya sebut begini? Kerana ianya menjadi polemik dalam tanah air kita. Timbalan Perdana Menteri ditegaskan oleh menteri yang menjaga agama, dan timbalan menteri yang menjaga agama ini bukan rang undang-undang hudud. Termasuk yang berhormat Marang yang membentangkan usul ini menyatakan ini bukan rang undang-undang hudud. Hanya Malaysia Kini yang kata hudud. Hanya Demel, Malaysia, Desta yang menyatakan ini hudud. Sedangkan ini bukan hudud. Sudah ditegaskan oleh timbalan menteri, timbalan Perdana Menteri dan menteri-menteri kabinet, ada yang memberi pandangan dan pendapat yang berlatar belakang undang-undang yang bercakap hari ini. Kerana apa ini bukan hudud? Hudud satu benda yang berbeza. Yang nak dipindah benda yang berbeza. Akta 355 hanya nak pindah dan nak upgrade kuasa mahkamah syariah. Hudud benda yang berbeza, pindahan ini benda yang berbeza. Kenapa berbeza? Saya minta masa yang lebih sikit malam ni sebab ni malam tarawih terakhir. Walaupun Haji Sujak kata 10 minit, saya tak puas hati kerana saya tak boleh menyampaikan mesej itu dengan seluasnya. Saya cuba untuk meringkaskan. Hudud benda yang berbeza. Kenapa hudud berbeza? Kita kena faham. Islam datang sempurna sifatnya. Kalau orang kata Islam cacat, kita marah. Mungkin ada demonstrasi yang marah, kata kalau orang kata agama kita cacat, kita marah. Tetapi adakah tindakan kita menggambarkan Islam itu sempurna? Adakah kita dah terima pakai keseluruhan Islam itu dalam hidup kita? Islam datang sempurna. Maka hukum yang membahagikan, setiap hari kita buat sesuatu benda ni, daripada bangun tidur sampai tidur balik, terbahagi kepada 4 benda fiqah ni. Hukum hakam itu terbagi kepada 4 bahagian. Yang pertama namanya ibadat. Ibadat, buka kitab fiqah yang pertama bab ibadat. Semayang, puasa, zakat, haji. Tuan-tuan nak pergi haji, berapa kali kursus haji tuan-tuan pergi? Bersiri-siri khususnya. Buat apa tu? Nak bagi faham lah, nak bagi ibadah tu Allah terima. Tuan-tuan nak pergi umrah, berapa kali kursus umrah? Nak bagi Allah terima ibadat itu. Kita belajar bab semayang, kita belajar bab wudu, kita belajar nak bagi Allah terima ibadah kita buat ni. Ni puasa ni pun kita belajar, kita bukan main hantam saja puasa dalam ibadat. Yang kedua, pembahagiannya dalam fiqh ni namanya muamalat. Tuan-tuan beli rumah, beli kereta, sewa beli, pajak gadai, takaful dan sebagainya dalam muamalat. Islam datang sempurna, bukan boleh main hantam beli tu, nak beli, nak jual, nak sewa, nak pajak. Dia ada law dalam Islam ni, namanya dalam muamalat.
Riba kena jaga, bukan boleh hentam saja. Yang ketiga, munakahat. Di sini pun kita bincang bab munakahat, nikah, kahwin, cerai berai. Kalau bercerai siapa jaga anak? Kalau bercerai macam mana dengan harta yang kita miliki dalam tempoh kahwin? Kan kahwin beli rumah, beli kereta, beli tanah, tiba-tiba bercerai. Dibincang dalam munakahat. Cantik Islam ni. Dan yang keempat pembahagian dalam Islam namanya jinayat atau jenayah dalam Islam. Sempurna agama kita. Orang Islam yang melakukan jenayah sudah ada hukumannya dalam Islam. Tak payah nak cedok orang lain penjara, tak payah nak ambil buatan-buatan manusia. Allah sudah create untuk umatnya kepada makhluk yang beriman dengan dia. Maka jenayah dalam Islam terbahagi kepada tiga. Ini salah satu juzuk yang kecil daripada Islam. Jangan nampak juzuk yang besar. Ini salah satu juzuk bahagian yang kecil dalam Islam saja. Jenayah dalam Islam terbahagi kepada tiga. Orang yang melakukan jenayah terbahagi kepada tiga. Yang pertama namanya hudud, yang kedua namanya qisas, yang ketiga namanya ta'zir. Hudud juzuk yang sangat kecil. Qisas dan ta'zir. Hudud, jangan panas telinga tuan-tuan, jangan panas. Jangan panas. Ini sebahagian daripada Tuhan yang wajibkan kita puasa juga, wajibkan benda ni. Jangan rasa geli-geli untuk dengar. Ini tuntutan agama kita. Allah kata dalam Al-Quran, wa tilka hududallah, dan yang demikian ini hudud milik Allah. Hudud ni apa makna tuan-tuan? Dia bahasa Arab. Melayu pun guna masdar, kata pokoknya had. Had. Bawa kereta kat jalan tu, had kelajuan jangan lebih no? Had juga. Ni had tanah aku, ni had tanah kau. Had, sempadan, border. Musanna hadani, jamak hudud, yakni sempadan-sempadan. Tuan-tuan pakai kereta mahal, beli mahal, tapi atas jalan raya ada sempadan kelajuannya, ada had dia, ada masa berhenti, ada masa tak boleh laju sangat. Walaupun kereta mahal, ada sempadan. Apa tujuan pemerintah buat undang-undang sempadan jalan raya itu? Had-had kelajuan menjamin keselamatan pengguna jalan raya. Begitu juga bila Allah buat benda ni kepada kita, Allah nak jamin manusia hidup dalam keadaan tenang dan selamat. Maka hudud dalam Islam, yang kata kesalahan bawah hudud itu ada berapa? Yang riuh rendah sedunia, gegak gempita, macam benda ni banyak sangat. Berapa kesalahan bawah hudud? Berapa? Sikit tu berapa? Orang Nurul Ikhlas, saya nasiblah malam ni. Saya ngaji sejak, dia kata kalau raya esok saya tak ada. Malam ni tak datang lah. Raya Rabu saya lambat sampai, jadi saya tunggu announcement tu. Mana confirm raya baru saya datang tazkirah malam ni. Hudud ada 6 saja dalam undang-undang. Dalam kitab kata 7. Dalam undang-undang sekarang 6 saja yang dimasukkan. 6 saja, bukan banyak pun secara ringkas. Yang pertama murtad. Murtad, seorang Islam keluar Islam. Orang bukan Islam kita tak paksa nak masuk Islam, terpulanglah. Tapi bila kita dah ada dalam gelanggang Islam, kita terikat. Zaman Nabi SAW beri peluang dia bertaubat kalau dia nak murtad. Tak bertaubat, bunuh. Begitu. Daripada dia kena azab yang teruk. Sehingga tuan-tuan, orang yang mohon murtad ni bukan sikit-sikit tuan-tuan, bukan sikit-sikit. Tuan-tuan boleh tengok statistik negeri Selangor saja. Tak lepas saja ratusan orang mohon keluar Islam baru Selangor. Tuan-tuan ada anak, bayang anak cukup lah, bayang anak, bayang suami, bayang isteri. Tiba-tiba dia kata, bang, saya tak minat dengan Islam, saya nak keluar Islam. Macam mana yang berlaku di Penang, kan? Anak tuan-tuan yang tuan-tuan didik daripada kecil, ayah saya dah besar ya, dalam undang-undang kata 18 tahun ke atas boleh keluar Islam, bebas beragama. Saya tak minat dengan Islam, semayang, puasa, zakat tak best, nak zina tak boleh, saya nak keluar Islam. Apa perasaan tuan-tuan? Hancur luluh hati mak bapaknya. Baru tu. Baru ketika itu kita menampakkan peranan undang-undang ni kena ada. Sekarang tak ada, bebas. Nak murtad lah. Tiada hukuman kepada murtad. Dan murtad ini hukum bunuh. Hukum bunuh bukan kuasa mahkamah syariah, saya sebut tadi. Hukuman bunuh kuasa mahkamah sivil, ini kuasa persekutuan. Tak ada. Itu sebab dia bukan hudud. Yang kedua, bawa kesalahan bawah hudud, mencuri. Tuan-tuan kerja siang malam pagi petang, penat kumpul harta. Tiba-tiba pencuri datang mencuri harta tuan-tuan. Mana ada orang yang suka hartanya dicuri? Tak ada. Warak macam mana pun, alim macam mana pun, hartanya dicuri akan rasa marah. Maka ada hukuman kepada pencuri itu. Dalam Islam Allah kata dalam Quran kan, as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Allah yang kata pencuri ini siapa yang salah, potong tangan dia. Tapi banyaklah aspek kena tengok.
Tengok ekonomi semasa, tengok dia tu ada bantuan ke tidak kalau dia seorang yang susah. Bukan satu benda yang mudah. Tetapi hukuman tu dilaksana. Dan bukan kuasa mahkamah syariah, ini kuasa mahkamah sivil. Dan sekarang memang tak ada. Di bawah kanun keseksaan kalau orang tu mencuri dan sebagainya. Bukan mahkamah syariah punya kuasa juga sekarang ni pun. Yang ketiga, rompak. Tuan-tuan berniaga. Haji kita buka dobi. Ada berniaga kedai mah, ada berniaga Yuska, macam-macam kita berniaga barang dagang kita. Tiba-tiba datang perompak, merompak harta kita, harta dagangan kita. Termasuk dengan nyawa kita diusir, terganggu. Maka menjamin keamanan kepada peniaga, ada hukuman kepada perompak. Yang ketiga, hudud. Yang keempat, hudud dia apa dia? Zina. Ini baru sekarang ada hukuman di zina, mahkamah syariah. Zina bawah hudud. Zina ni tuan-tuan merosakkan nasab dan keturunan. Andai kata berzina tu dapat anak, anak tu nak living dengan siapa? Siapa bapak dia? Walaupun seorang lelaki jadi pak sanggup, tak sama. Nanti kalau dia perempuan nak kahwin kelak, siapa wali dia? Panjang masalah. Maka ada hukuman kepada penzina. Bayang isteri tuan-tuan berzina. Macam contoh ni kasar, tapi bayangkanlah kalau dia berzina, anak tuan-tuan berzina, marah. Maka dalam Islam ada hukuman kepada berzina. Nak mencegah manusia takut untuk berzina, maka Islam perkenalkan undang-undang dan hukum dia. Untuk mendidik manusia, bila tengok orang kena hukum, takut. Hari ini berzina, dia dah 3,000, 4,000, orang tak takut. Sedangkan Allah suruh, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Allah suruh sebab satu kali sebab. Allah yang suruh. Sebab itu hudud ini 6 ni daripada Allah dan Rasul. Allah dan Rasul yang buat. Bukan Imam Syafi'i buat lah. Bukan Imam Malik buat lah. Bukan duduk manusia mesyuarat buat. Tidak. 6 ni daripada Allah dan Rasul. Tolak hudud maknanya tolak Allah dan Rasul. Itu kesimpulannya. Jangan nak perli, jangan nak ejek-ejek. Ini datang daripada Allah. Tuhan yang mewajibkan kita puasa, yang kita sembahyang. Kenapa dalam hal-hal yang kita boleh taat, sebagai lagi kita nak main-main? Berzina yang keempat, nak disebat. Sebat syariah tak sama sebat penjara kajang. Tuan-tuan tengok dalam YouTube, orang kesalahan dadah, memiliki dadah, tahap kesalahan yang menyebabkan dia kena sebat. Kan dia baring nak letak atas satu alat, dia buka punggung dia, sebat sekuat-sekuat, baru 3 sebat hancur punggung, kulit punggungnya. Syariah bukan macam tu. Rotannya sebahagian, separuh je. Rotan yang sipil tu separuh je tu syariah punya sebat. Rotan lebih kurang, separuh, kecil lagi. Yang kedua, penyebat. Orang yang tukang sebat tu bukan boleh hayun sekokot sampai nampak ketiak. Tidak, dia hanya paras bau. Nak rasa apa sangat. Yang ketiga, orang yang disebat auratnya kena tutup. Maruah dia tu, punggung jangan dibuka, aib dia. Tutup dia pakai, jangan buka-buka tu. Yang keempat, bukan statik, bukan di punggung, betul perut, punggung naik ke belakang, statik. Dan yang kelima, dibuat di khalayak ramai sebagai mendidik masyarakat. Kita tengok Malaysia kini, dalam ni saya setuju lah Malaysia kini. Dia buat survey last week. Saya tengok dalam Malaysia kini, dia tanya orang-orang tengah shopping di jalan tol. Pandangan orang, respon masyarakat tentang kalau dilaksanakan sebat di khalayak ramai. Alhamdulillah, masyarakat faham. Sebab ini tuntutan agama kita. Hanya untuk orang Islam, tak kena-mena orang bukan Islam. Yang keempat kata Imam. 5, 6, yang kelima ni. Yang kelima, tuduh orang berzina. Mana alert tu lah. Saya ingat main handphone dia tulis tu. Kau main WhatsApp tadi kan. Dia tulis tu. Tuduh orang zina atau tuduh jumhur ulama kata tuduh orang lewat pun termasuk juga. Tuan-tuan, saya kata, saya sumpah depan Quran, wallahi, saya nama baby, saya mengaku tu imam liwat saya. Allah Rabbi, mudah benar. Esok saya mengaku Haji Sujak pula liwat saya. Esok lusa main perempuan mengaku Haji Sujak zina dengan dia. Main sumpah macam tu rosak masyarakat kita. Itu bukan cara Islam. Cara Islam dia kena bawa 4 orang saksi. Tak bawa 4 orang saksi, dia kena sebat 80 kali sebatan. Hari ni kalau dia tuduh, dia sabit qazaf 3,000. Hari ni tuduh terima, esok tu bila pula 3,000 apa banyak. Dia banyak, dia check, dia set sedekah lagi, keep the change. Yang penting orang dah jatuh, maruah orang dah jatuh. Allah Rabbi, Islam datang menjamin kehormatan orang. Secara ringkas lah, nak panjang-panjang tuan marah lagi. Dan yang keenam, Arab kesan 6, yang keenam Arab ni rosak akal. Kalau tak percaya, semua anutan tak setuju dengan Arab. Mungkin ada dalam ni polis,
Mungkin ada ni dalam ni pegawai JPJ mungkin. Kalau buat Roblox, ni musim-musim Roblox sikit-sikit ni kan, dia tahan. Dia syak kita buat kereta atau apa tu, dia tahan. Dia buat satu alat dalam mulut kita. Dia kata alkohol tinggi, dia tahan tepi. Kalau orang tu kata saya Cina, saya Kristian, contoh dia kata itu, agama saya tak larang minum arak, boleh tak dia kata macam tu tuan-tuan? Tak boleh. Siapa pun jalan, hang memang mengganggu keselamatan orang lain, maknanya dia iktiraf arak tak diterima. Tanya lah orang bukan Islam pun, over sangat, melampau sangat pun dia tak nak. Maka dia merosakkan akal. Orang yang memandu dia, kalau dia accident seorang tak apa, dia hantar pada orang lain, cakap melalut, berzina boleh sampai membunuh. Islam datang mencegah penyalahgunaan dan mengambil arak ini. Maka zaman Nabi SAW sebat 40 kali, zaman Sayyidina Umar sebat 80 kali. Hari ini denda 3,000, orang tak takut. Itu bapa segala bid'ah. Rasulullah buat lain, kita buat lain, itulah bid'ah. Kenapa itu tak kata bid'ah? 6 ni saja yang nak dipindah, 3 saja. Zina, mahkamah syariah. Tuduh orang zina, arak. 3 ni saja. Curi, rompak, murtad, tak ada. Sebab itu hukuman bunuh dan sebagainya. Sebab itu kita kata hanya bunga-bunga hudud, bukan keseluruhan. Dan hanya kena mengenal dengan orang Islam. Ulang balik, hanya untuk orang Islam, tak kena mengenal dengan orang bukan Islam. Kenapa mereka mesti takut? Adakah mereka toke judi? Mereka takut orang tak buat benda-benda yang salah di bawah takzir nanti? Adakah mereka toke arak? Takut orang Islam tak minum arak? Adakah mereka toke zina? Toke pusat pelacuran? Ya, orang Islam takkan melacur. Orang Islam jadi baik, mereka nampak orang Islam baik, mungkin mereka akan tergugat. Bila orang Islam tu baik, orang akan minat dengan Islam, orang akan ikut Islam berbondong-bondong ketika itu. Ini kita baca mungkin dari segi aspek tu. Yang kedua, qisas. Tuan-tuan baca ayat wajib puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kan 185 kan surah Al-Baqarah. Lebih kurang kan 185. Tuan-tuan baca tak 2-3 ayat sebelum tu sikit? 2-3 ayat sebelum tu sikit je. Allah ubah belakang je. Allah kata ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas. Ubah qisas ke siam. Qisas pindah, Allah ubah ke puasa. Ayat yang sama, surah yang sama, ayat yang berbeza 2-3 ayat saja. Kenapa puasa kita pun puasa? Kenapa buat qisas kita pandang sebelah mata? Tuhan yang sama wajibkan juga. Qisas ni ada berapa tuan-tuan? 2. Bunuh balas bunuh, cedera balas cedera, itu saja. Undang-undang dah ada sekarang. Mahkamah sivil bukan mahkamah syariah. Katakanlah bunuh, satu orang suspek bunuh, dia ni pembunuh, tangkap dia. Bicara di mahkamah, mahkamah kata inilah pembunuhnya. Apa hukuman sekarang kepada dalam negara kita sekarang kalau orang kesalahan membunuh? Gantung sampai bunuh juga kan? Ada orang tiket. Relax je. Islam datang lagi cantik. Fil qisas hayatun. Pada qisas tu ada peluang untuk dia hidup. Hidup macam mana? Contoh satu orang bunuh. Satu orang bunuh. Pembunuh ni dia membunuh seorang lelaki. Mangsa bunuh ni lelaki. Ada isteri, ada anak. Anak jadi janda, anak jadi anak yatim, isteri jadi janda. Dia tak ada kerja perempuan ni, hanya mengharapkan suami punya pekerjaan. Bila suami dah mati dibunuh, dia tak ada tempat bergantung. Anak-anak sedang membesar, tempat bergantung kepada bapaknya sudah tiada. Bicara-bicara, mahkamah kata ni pembunuh suami engkau, inilah pembunuh ayah engkau. Sekarang dalam Islam, kamu waris ada 2 pilihan. Nak bunuh balas balik pun boleh sebab dia memang pembunuhnya, ataupun kalau kamu tak nak bunuh dia, diberi diat atau pampasan. Pampasan macam mana warisannya? Ni ayah kamu ni kira-kira nilaiannya 1 juta contoh. Isteri dengan anak bincang, mak ni tak ada kerja ni, Haji Sujak janji nak masuk Minang, tak Minang-Minang sampai lah. Korang kecil-kecil je gini, ni 5 tahun berderet-deret anak ni nak masuk universiti, banyak kos nak pakai. Mak rasa kalau bunuh balas balik pun mati macam tu je. Apa rasa kita ambil pampasan je 1 juta tu, tak apalah, boleh survive kehidupan 5 beradik 6 anak kita ni. Maka mereka bersetuju, mereka ambil pampasan. Yang pembunuh bebas. Adakah dia bebas sebab tu dia seronok? Insaf mudah-mudahan, sebab dia sudah kena bayar satu jumlah yang besar kepada mangsa. Munasabah, dia kena bunuh, keluarga dia kena bunuh, dia dapat pampasan. Boleh juga dia tak nak pampasan, nak bunuh balas, itu pulang. Dan dendam itu sudah hilang. Sebab apa? Mereka sudah balas balik. Atau cedera, tumbuk satu orang patah gigi. Hari ini ada kuasa, mahkamah sivil memang dah ada. Di mahkamah session, contoh tumbuk satu orang patah gigi. Bicara-bicara ni penumbuknya memang betul kau salah, kena denda 10,000 contoh, 10,000 sebab mematahkan gigi contoh. Dia bayar dia tu, bayar ke
mahkamah. Kan? Mahkamah ambil duit tu letak di mana? Tu perbendaharaan negara. Hujung tahun bagi brim ke tuan-tuan. Yang kena tumbuk tu imam, orang lain dapat manfaat. Dalam Islam beza. Itu contoh je lah. Dalam Islam beza. Satu orang tumbuk, patah gigi orang tu, dia tak puas hati, dia suruh di mahkamah bicara, memang dia penumbuknya, betul. Hari ni kau ni yang menumbuk dia. Sekarang kau pilih, nak tumbuk dia balas balik sampai patah satu gigi, atau kau nak pampasan je. Gigi dah patah, dah buat gigi baru dah, tak apalah. Nak beli LC baru lah, 150, dapat 10,000 tu. Pampasan berapa? 10,000. 10,000 dapat kepada yang kena tumbuk. Puas hati kena tumbuk mendapat 10,000. Yang tadi 10,000 kan dapat ke dia, dapat ke tuan-tuan. Jadi benda tu berbeza. Islam datang cantik. Cantik sangat. Itu contohnya saja. Dan yang ketiga, takzir. 6 hudud, 2 kisah 8. 8 ni Allah dan Rasul. Selain daripada 8 ni, takzir. Takzir iaitu undang-undang yang dibuat oleh pemerintah. Pemerintah yang buat. Contoh macam mana? Rasuah, berjudi, benda yang tak boleh sabit bawah zina, bawah hudud, pergi ke takzir. Contoh, orang report, Tok Imam, kami nampak rumah hujung tu rumah bujang lelaki, tapi kami nampak perempuan masuk. Tolong pergi tengok je. JK masjid pun pergi tangkap. Memang betul dalam rumah tu hanya ada berdua, lelaki dan perempuan, bukan mahram, dalam keadaan tak pakai surat benang, sedang main kejar-kejar rumah tu. Tangkap dia. Buat apa ni? Main kejar-kejar, mam. Asal tak pakai? Hobi kami tak pakai baju zaman kami. Adakah boleh cas mereka bawah hudud? Tak boleh. Mereka bukan tengah berzina, mereka tengah main kejar-kejar. Tapi adakah mereka boleh lepas? Tak boleh, sebab mereka dalam keadaan yang tidak sopan, bukan mahram, duduk dalam keadaan mencurigakan. Maka di bawah takzir. Mungkin buang daerah, mungkin denda 10,000, whatever lah. Yang takzir ni tuan-tuan nak against, nak cabar, nak challenge, tak apa, dia manusia buat. Dia ada kelompongan dan kekurangan. Perkara biasa. Di upgrade, dipindah, perkara biasa. Maka itu sebagai contohnya. Dan yang terakhir untuk malam ni, saya tutup dengan surah An-Nisa ayat 61. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallah wa ila rasul ra'aital munafiqina yasuddunaka anka sududa. Sadaqallahul azim. Allah kata dalam surah An-Nisa 61. Dan apabila kamu mengajak manusia, wa idza qila lahum ta'alu, apabila kamu mengajak manusia, ta'alu, jom, ila ma anzalallah wa ila rasul, apabila kamu ajak manusia kepada Allah, kepada Rasul, iaitu beriman dengan Quran, beriman dengan hadis, beriman dengan Islam, jomlah ikut Islam, jomlah ikut cara Quran, jomlah ikut cara hadis, jomlah ikut Islam, jom ajak orang kepada Islam. Ketika itu kata Allah kata ketika itu, ra'aital munafiqin, akan terzahir, akan muncul di kalangan kamu munafik. Allah yang kata, bukan saya kata. Nak marah Allah, bukan kita nak hukum. Kalau saya lah, kalau imam lah benda ni. Muncul munafik di kalangan kamu. Bagaimana sifat munafik? Yasuddunaka anka sududa, yang memberi halangan, tentangan, supaya manusia tidak kembali kepada Quran dan hadis dan Islam tadi. Dia kerja dia halang orang, kerja dia menakut orang, kerja dia menyusahkan orang. Bukan dia menolong, malah dia mengganggu-gugat supaya Islam itu tak terlaksana. Wa na'udzubillah. Kita minta Allah selamatkan kita. Kita takut dalam diri kita ada munafik ini, sebab kita tak tahu bila kita nak mati. Kita tak tahu bila Allah nak ambil nyawa kita. Imam Khatib selalu sebut, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati melainkan kamu seorang Islam. Ambil tak penghayatan yang Khatib diingatkan tu? Jangan kamu mati melainkan kamu seorang Islam. Apa makna Islam? Patuh. Islam maknanya kita patuh dengan suruhan perintah Allah. Itu makna Islam. Kita surrender dengan suruhan Allah. Ini sebahagian suruhan Allah, sebahagiannya. Dan ingat tuan-tuan, kalau kita mati dalam keadaan ada munafik itu, innal munafiqina fi darkil asfali minan nar wa lan tajid lahum nasira. Dan tempat munafik ini tiada tempat lain melainkan dalam neraka, bawah sekali kedudukannya dalam neraka, dan tiada pertolongan, walan tajid lahum nasira, dan tiada pertolongan nak dikeluarkan orang munafik itu daripada azab api neraka itu. Wa na'udzubillah. Kita tak tahu bila kita nak mati. Tak nak Allah ambil nyawa kita dalam keadaan kita ada keraguan kepada agama kita sendiri. Maka itu sebagai munafik yang Allah sebut dalam surah An-Nisa tadi itu.
Mudah-mudahan Allah ambil nyawa kita dalam keadaan kita yakin sepenuhnya kepada Islam, dan kita sama-sama berdoa supaya Allah meletakkan Islam ni pada tempatnya. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaihi. Islam paling tinggi dan tiada yang lebih tinggi daripada Islam itu. Kita doa mudah-mudahan Allah mempermudahkan urusan ini dan memberi kebaikan kepada kita semua dan zuriat keturunan kita, demi survival negara kita yang selamat dan diperintah ikut cara Islam. Yang baik daripada Allah, yang kurang tak kelemahan saya minta maaf banyak-banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.